tu kat sini Akila? Ada. Okey, okey. Syakir sini ke Syakir? Cikgu lupalah. Farish baru Farish ada ke kat situ Farish? Alia mana Alia? Alia Maisara ada ke? Ke tak ada? Okey, tak apalah. Okey, jadi kita nak teruskan kepada kelas kita pada malam ni. Cikgu ada target cikgu, jadi cikgu tak boleh nak tunggu. Mungkinlah yang nanti tengah-tengah nak masuk tu dia masuklah. Tapi cikgu kena teruskan sebab cikgu takut cikgu tak sampai apa yang cikgu punya objektif hari ni. Boleh ke cikgu nak teruskan ni? Nak dengar suara sikit daripada semua orang, boleh ke? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi untuk yang beragama Islam sebelum kita nak teruskan lagi jauh, kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Jadi hari ini kita akan masuk kepada tajuk baru. Okey, suara cikgu jelas ke? Nak dengar sikit suara cikgu jelas ke? Jelas. Jelas. Okey, baik. Okey, kalau tak jelas ataupun lag apa-apa bagi tahu cikgu. Kalau kod-kod lah cikgu tak dengar, bagi tahu kat WhatsApp Okey, jadi hari ini cikgu harap masing-masing dah sedia untuk belajar. Buka buku tulis dan tulis apa yang cikgu nak terangkan. Okey, hari ini kita akan masuk satu tajuk, nama dia ni bab 9. Bab 9 nama dia laju dan pecutan. Laju dan pecutan. Okey, kod-kod lah kalau siapa-siapa yang ambil DLP, yang ambil in English. Kalau dia tak faham terms tu, WhatsApp kat cikgu. WhatsApp cikgu. WhatsApp cikgu. Cikgu, saya kurang faham yang ni. Cikgu. Okey. Jadi kita pergi kepada bab 9. Yang pertama sekali kita pergi kepada laju. Dia ada dua benda yang kita nak belajar dalam bab 9 ni. Yang pertama adalah tentang laju. Yang kedua adalah tentang pecutan. Jadi malam ni kita pergi kepada laju. Kita pergi kepada laju. Laju kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil speed. Speed. Pecutan kalau bahasa Inggeris kita panggil acceleration. Jadi sekarang fokus kita adalah laju. Okey, laju tu apa? Laju tu apa? Jadi cikgu terangkan dulu definisi laju. Selalu ni kalau kita tengok orang lumba lari, kita cakap apa? Lajunya dia lari. Powernya dia lari. Lajulah kereta ni, lajulah motor ni. Tapi kita faham ke apa yang dimaksudkan dengan laju tu? Okey, jadi itulah yang cikgu nak terangkan malam ni. Laju, dalam definisi dia adalah perubahan jarak bahagi masa. Perubahan jarak bahagi masa. Ni definisi laju. Ni adalah definisi laju. Jadi dekat sini cikgu nak semua orang faham laju ni definisi ni maksud perubahan jarak bahagi masa. Jadi dekat situ kita ada satu formula laju. Kita ada laju, laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Ini formula yang kamu kena ingat sepanjang cikgu jelaskan tajuk ni. Dalam bab ni, kelas minggu depan dan kelas lagi satu, memang cikgu akan ulang banyak kali. Laju sama dengan jarak bahagi masa. Kod-kod yang ambil dalam bahasa Inggeris, jarak ni adalah distance. Masa ni adalah time lah. Distance over time. Jadi sekarang
Laju adalah jarak bahagi masa. Bila cikgu bercakap tentang laju, cikgu kena ada. Cikgu kena faham perkara pertama, iaitu dia bercakap tentang jarak. Dia bercakap tentang jarak. Dalam bahasa Inggeris, distance. Okey. Jadi, kita pergi dulu penjelasan kepada jarak. Okey, cikgu tunjuk ni salin tau, salin. Okey, jarak ni apa? Jarak ni, kamu kena ingat, jarak ni adalah dia bukan satu tempat, dia bukan satu tempat. Dia kena ada dua tempat baru kita boleh dapat jarak. Okey. Jadi jarak ni apa? Jarak ni adalah orang cakap apa ayat dia, cikgu terlupalah perkataan tu. Jarak ni adalah kedudukan ataupun orang kata distance, jarak. Dia cikgu tunjuklah jarak antara dua tempat. Kalau cikgu cakap satu tempat sahaja, contoh cikgu mention tentang rumah cikgu sahaja. Rumah ni adalah rumah cikgu, tengok, ini adalah rumah. Rumah is rumah. Rumah is rumah. Bila cikgu ada satu tempat je, kita tak akan dapat nak kira jarak. Jadi kamu kena ingat, setiap kali kamu nak mengira jarak, kamu kena ada 2 point. Kalau kamu ada 1 point saja, kamu tak boleh kira jarak. Jadi daripada rumah, cikgu bawa pergi kepada yang ini, cikgu bawa pergi kepada sekolah. Jadi bila cikgu ada point yang pertama, tempat yang pertama iaitu di rumah cikgu. Dan tempat yang kedua iaitu di sekolah cikgu. Jadi di situ barulah cikgu boleh tahu nilai jarak. Ni adalah jarak. Jadi kamu kena faham satu benda. Setiap kali orang bercakap jarak, setiap kali orang bercakap tentang jarak, jarak mesti ada tempat mula, mesti ada tempat mula dan mesti ada tempat akhir. Kalau cikgu cakap, macam mana nak tahu mula dengan akhir tu? Okey, kalau cikgu cakap, cikgu pergi kepada penjelasan soalan. Kalau cikgu cakap pergi ke sekolah, kita pergi ke sekolah. Bila cikgu cakap pergi ke sekolah, maksudnya tempat mula cikgu adalah rumah. Manakala tempat akhir cikgu adalah sekolah. Macam mana cikgu boleh tahu mula sekolah? Sebab daripada perkataan pergi. Kalau cikgu kata pulang dari sekolah, pulang dari sekolah. Cikgu tunjuk, pulang dari sekolah. Maksudnya tempat mula dia berubah. Mula dia daripada sekolah. Dan akhir dia adalah di rumah. Macam mana cikgu decide mana satu mula, mana satu akhir? Jadi mula dengan akhir ni adalah bergantung kepada soalan tu. Jadi kena hati-hati dalam baca soalan. Jadi kena ingat, jarak mesti ada dua tempat. Dua tempat. Macam ni, kalau kamu just jumpa satu tempat saja, kamu takkan dapat nilai jarak. Jadi bila kamu dah ada dua tempat, kamu kena ada apa? Kamu kena ada mana satu mula dan mana satu akhir. Macam mana kita nak tahu mana satu mula dan mana satu akhir? Kita tengok pada soalan. Contoh, bila cikgu cakap, bila cikgu bagi tahu, pergi ke sekolah. Maksudnya kita mula daripada rumah dan kita berakhir dekat sekolah. Sebab apa? Sebab kita pergi ke sekolah. Pergi, mention pergi. Yang kedua, pulang. Pulang adalah kita mula daripada sekolah, akhir dia di rumah. Jadi kena ingat tu. Kena ingat ni point cikgu. Ini adalah tentang jarak. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey, tak dengar sikit suara. Mana orang lain ni? Jelas ke? Jelas.
Okey. Bagus. Okey, jadi dekat sini cikgu pergi kepada tak boleh masuk. Kejap 2 ejah dah masuk ke Sekejap cikgu tengok. 2 ejah, 2 ejah, 2 ejah. Ada kawan kamu yang tengah on the way nak masuk. Okey, cikgu nak dengar suara daripada semua orang. Jelas ke? Mana ni orang ni? Jelas ke? Jelas. Okey. Bagus. Okey, jadi cikgu akan teruskan. Kalau kita bercakap tentang jarak, cikgu dah terang tentang definisi, cikgu pergi kepada satu lagi. Bila kita bercakap tentang jarak, kita kena tengok dia punya unit. Ingat, unit jarak ni apa? Unit jarak adalah berkaitan dengan unit panjang. Unit panjang. Jadi apa dia unit jarak ni? Apa dia unit jarak ni? Kita mula dengan yang paling kecil, iaitu milimeter. Kemudian, cikgu besarkan lagi sekali. Selepas milimeter dia membesar lagi, dia akan jadi sentimeter. Kemudian, dia terus membesar. Daripada sentimeter, dia jadi apa? Dia jadi meter. Dan akhir sekali, dia akan jadi kilometer. Jadi, mention tentang jarak, dia mesti ada unit. Unit dia apa? Ini 4 unit. Untuk silibus di tingkatan 2, ini adalah unit dia. Kenapa kita kena faham tentang unit? Sebab apa? Unit ni dapat bagi gambaran gambaran kadar jauh sesuatu jarak. Kadar jauh sesuatu jarak. Okey. Contohlah, kalau cikgu cakap daripada rumah cikgu, ni adalah rumah cikgu, rumah cikgu. Cikgu bawa dia pergi kepada sekolah cikgu. Ni sekolah cikgu, sekolah. Kemudian cikgu pergi pula kepada 2 tempat, iaitu ni adalah hospital. Cikgu ada 2 tempat sekarang ni. Yang pertama ke sekolah, yang kedua ke hospital. Okey, jarak daripada rumah ke hospital cikgu letak apa? Cikgu letak 3.5 kilometer. Manakala jarak daripada rumah pergi kepada hospital, cikgu letak apa? Cikgu letak 599 meter. Sekarang cikgu tanya kamu. Mana lagi jauh? Jarak rumah ke sekolah ke rumah ke hospital? Mana lagi jauh? Ke sekolah. Ya, ke sekolah. Macam mana kamu boleh tahu ke sekolah tu lagi jauh? Padahal nombor dekat sini dia tunjuk apa? Dia tunjuk 3.5. Manakala nombor dekat bawah ni dia tunjuk apa? Dia tunjuk 599. Macam mana kita boleh tahu rumah ke sekolah lagi jauh daripada rumah ke hospital? Unit. Ya, sebab ada unit. Sebab itulah kamu suka ke tak suka ke, kamu kena faham betul-betul tentang unit. Unit tu bagi gambaran berapa jauhnya sesuatu tempat. Contoh, bila cikgu cakap nak pergi sekolah ni, kita nak pergi ke sekolah ni. Lama. Ya, Okey, nak pergi ke sekolah ni. Bila cikgu cakap rumah pergi kepada sekolah. Orang tanya cikgu, rumah pergi jarak rumah ke sekolah ke berapa jauh? Cikgu cakap 500 je. 500 je, cikgu cakap 500 je. 500 apa? Nombor tak boleh bagi gambaran. Yang boleh bagi gambaran jauh ke tak jauh adalah unit. Kalau cikgu cakap jarak rumah ke sekolah adalah 10. 10 apa? Dia boleh jadi 10 kilometer. Jauhnya. Jauh juga Lepas tu cikgu ubah 10 meter. Dekat je. Macam mana orang boleh faham dekat dengan jauh? Sebab dia faham tentang unit. Okey, cikgu bagi contoh lain. Contoh orang nak pergi merentas desa hari ni. Dia nak pergi merentas desa. Kita nak lari berapa jauh ni? Kita nak lari 8 kilometer. Alah jauhnya.
Okey, itu pertama. Yang kedua, cikgu pergi kepada apa? Cikgu pergi kepada jarak larian. Kita nak lari berapa jauh? Kita lari 400 meter. Dekat je. Aku boleh speed. Sebab apa? Sebab kita faham tentang penggunaan unit. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Semangat sikit. Cikgu tengah semangat ni. Kamu kena respon sikit. Sekejap Ni. Kejap ada kawan nak masuk ni. Okey, habis dekat situ Okey. Jadi, kenapa cikgu terangkan tentang jarak ni? Okey, sebab cikgu nak pergi kepada laju. Cikgu tak pergi lagi kepada laju. Cikgu tak pergi lagi kepada laju. Jadi cikgu nak terang tentang laju, cikgu kena faham. Kamu kena faham tentang jarak. Habis dah penjelasan tentang jarak. Kemudian cikgu pergi pula kepada masa. Laju adalah sama dengan jarak bahagi masa. Jarak cikgu dah terang tadi. Sekarang cikgu nak terang tentang masa. Kejap Okey, lepas tu cikgu nak terangkan tentang masa. Okey, masa ni apa? Masa kamu kena faham. Masa adalah sesuatu yang sentiasa ke hadapan. Sentiasa ke hadapan. Jadi masa ni dia tak boleh patah balik. Contoh, sekarang kamu dah ada sekarang ni masa ni dia sentiasa ke hadapan. Sekarang ni cikgu cakap apa? Masa sekarang pukul 6, cikgu nak pergi patah balik pukul 5.30 petang. Sekarang 6 petang, cikgu nak patah balik pukul 5.30 petang. Boleh ke cikgu buat macam tu? Boleh ke? Boleh ke? Cikgu soal, boleh ke? Okey, tak boleh. Sebab apa? Sebab masa sentiasa ke hadapan. Jadi bila masa sentiasa ke hadapan, kamu kena faham. Bila dia ada graf, nanti kita belajar graf. Graf kita akan sentiasa ke hadapan. Tak apa. Tu nanti cikgu ajar. Okey, tu poin nombor 1. Masa sentiasa ke hadapan. Yang kedua, bila cikgu bercakap tentang masa, kita pergi kepada dia punya unit. Okey. Jadi kita pergi kepada unit. Bila cikgu bercakap tentang unit untuk masa, kita pergi kepada yang paling bawah sekali. Unit untuk masa kita mulakan dengan saat. Kemudian lagi besar. Lepas saat apa? Cikgu nak soal lepas saat apa? Minit. Ya, lepas saat adalah minit. Lepas minit apa? Jam. Jam. Pandai. Jadi kamu kena ingat, unit ni ada apa? Unit ni bagi gambaran berapa lama. Gambaran berapa lama. Tadi unit untuk jarak bagi gambaran berapa jauh. Sekarang unit untuk masa dia bagi gambaran berapa lama. Contoh kalau kamu cakap tidur berapa lama tadi? Tadi saya tidur 30. Kamu cakap 30 je. Orang takkan faham. Siapa yang cakap kamu tidur berapa lama, kamu cakap 30 je. Takkan faham. Orang lain semua orang takkan faham. Kecuali kamu letak unit. Tadi aku tidur 30 minit. Oh, 30 minit. Okeylah. Tadi aku tidur 30 jam. Lamanya lebih sehari tu. Jadi kita boleh bayangkan daripada unit tu, kita boleh gambarkan berapa lama orang tu tidur. Sekarang kita pergi kepada perjalanan kita. Dah jarak daripada rumah pergi kepada sekolah kita dah tahu dah. Contoh 2 kilometer. Berapa lama masa yang diambil? Okey, masa aku pergi bergerak daripada rumah ke sekolah 2 jam.
lamanya. Kata 2 kilo je. Jadi orang boleh faham benda tu. Sebab apa? Sebab adanya unit. Jelas ke semua? Jelas. Okey. Sekejap Okey, cikgu teruskan Okey, jadi bila cikgu dah terang tentang jarak, dah terang tentang laju. Sekarang cikgu pergi kepada laju pula. Cikgu dah terangkan tentang jarak dan cikgu dah terangkan tentang masa. Habis dah dekat situ. Jadi kamu kena faham satu benda. Bila kamu nak cakap tentang laju, kamu kena soal diri kamu dua benda. Kamu kena tanya diri kamu dua benda. Apa tu? Okey, yang pertama kamu kena tahu berapa jauh. Berapa jauh jarak tu? Tu perkara pertama. Yang kedua, kamu kena tahu tentang berapa lama masa. Jadi bila kita bercakap tentang laju, mesti ada dua benda ni. Kalau kamu tahu jarak je, kamu tak tahu masa, kamu takkan tahu nilai laju dia. Kalau kamu tahu masa je, kamu tak tahu berapa jarak dia, kamu takkan dapat nilai laju. Jadi bila orang suruh kira laju, bila orang suruh terjemahkan laju, kamu kena ada dua benda ni. Yang pertama, kena tahu jarak dia berapa jauh. Yang kedua, kena tahu berapa lama masa dia. Jadi barulah kita boleh pergi kepada laju. Barulah kita boleh pergi kepada laju. Jadi cikgu nak teruskan kepada laju Okey. Jadi cikgu buatlah satu gambar cikgu. Ini adalah rumah cikgu. Ini adalah rumah cikgu. Kemudian cikgu buat pula satu gambar cikgu. Ini adalah sekolah cikgu. Ini adalah sekolah cikgu. Jadi cikgu nak pergi ke rumah, daripada rumah pergi ke sekolah. Daripada rumah cikgu nak bawa pergi ke sekolah. Jadi cikgu kena tahu apa? Cikgu nak kira laju ni. Cikgu kena tahu jarak. Jadi jarak rumah ke sekolah cikgu letak 3.5 kilometer. Masa ni apa? Masa yang cikgu ambil daripada rumah untuk sampai ke sekolah. Jadi kamu tak boleh assume laju tu satu je. Kalau cikgu punya masa jarak daripada rumah pergi ke sekolah, cikgu pakai 2 jam. Lamanya 2 jam. Okey, jadi sekarang bila kita dah tahu jarak, bila kita dah tahu masa, baru kita boleh kira laju. Jadi laju formula dia adalah jarak bahagi masa. Berapa jarak dia? Sekarang ni cikgu nak kira apa? Cikgu nak kira laju daripada rumah pergi kepada sekolah. Jadi sekarang ni cikgu nak dapatkan laju. Jarak dia cikgu dah ada. Jarak dia 3.5 kilometer. Masa dia cikgu dah ada. Masa dia 2 jam. Jadi apa yang kita nak kena buat dekat sini? Jadi bila kita dah faham, 3.5 dia punya jarak, 2 jam dia punya masa, kita bahagi sahaja. Maksudnya 3.5 bahagi dengan 2. Kita akan dapat laju dia adalah sama dengan 1.75. 1.75 dia punya jarak kilometer dan dia punya masa jam. Jadi ini adalah unit laju, kilometer per jam. Ini adalah cara cikgu nak cari laju daripada rumah cikgu pergi kepada sekolah cikgu. Jelas ke semua? Contoh yang cikgu tunjuk ni boleh faham? Okey. Jelas ke ni? Nak dengar suara sikit. Jelas ke? Jelas. Okey. Bagus. Okey, jadi cikgu akan teruskan. Cikgu akan tambah 4 lagi tempat. Okey,
Tempat yang kedua, cikgu tambah hospital. Ini adalah hospital. Tempat yang ketiga, cikgu tambah, okeylah, masjid lah. Masjid. Okey, ni masjid Okey, ini adalah masjid. Dan tempat yang seterusnya, cikgu letak apa yang cikgu senang nampak? Kampung. Okey, ini kampung cikgu. Ini adalah kampung cikgu. Okey, ni kampung cikgu ni kampung cikgu. Kampung. Okey, jadi cikgu nak kamu cari berdasarkan contoh yang cikgu tunjuk daripada rumah ke sekolah, cikgu nak kamu cari laju ke hospital, ke masjid, ke kampung. Jadi dekat sini cikgu bagi. Untuk ke hospital tengok warna biru. Jarak ke hospital adalah 5 kilometer. Dan masa yang cikgu ambil adalah 2 jam. Kemudian jarak rumah pergi ke sekolah, cikgu bagi jarak dia adalah 15 kilometer. Dan masa yang cikgu ambil untuk sampai ke masjid adalah 3 jam. Okey, akhir sekali cikgu buat warna merah. Jarak untuk daripada rumah pergi kepada kampung, cikgu bagi banyak sikit, 250 lah. 250 kilometer kampung kan, bunyi jauh. Okey, masa yang cikgu ambil adalah cikgu letak 12 jam. Oh, lama cikgu travel. 12 jam. Okey, sekarang apa yang cikgu nak? Okey, cikgu nak kamu kira yang pertama, jarak daripada rumah pergi hospital. Kira. Kira. Tengok contoh yang dekat atas tu. Yang kedua, cikgu nak kamu kira daripada rumah pergi kepada masjid. Dan yang terakhir, cikgu nak kamu kira jarak, cikgu nak kamu kira laju daripada rumah pergi kepada kampung. Okey, kira dia punya laju. Ingat formula dia. Formula dia mana? Formula dia yang cikgu petakkan ni. Okey, kira lepas tu dah siap hantar dekat cikgu, hantar dekat WhatsApp cikgu. Boleh tak boleh? Boleh ke? Boleh. Okey, bagus. Dah siap hantar kat cikgu. Nanti cikgu tengok. Okey, dah siap hantar kat cikgu. Cikgu tunggu kat WhatsApp dah siap buat. Lepas tu ambil gambar, send dekat cikgu. Okey, cikgu tunggu Cikgu bagi 4 minit lagi. Nazhan dapat buat tak tu agak-agak Nazhan? Dapat buat tak? Mana Nazhan ni? Boleh. Okey. Buat masing-masing. Okey, bagus. Cari semua tau. Cari semua. Masjid, kampung dengan hospital. Dua ejah boleh dengar ke cikgu? Okey ke dua ejah? Boleh dengar dah?
Okey, bagus. Akilah orang pertama hantar. Bagus. Pandai. Okey, bagus Adlan. Boleh Adlan. Oh, ya ke? Okey, tak mengapa. Okey. Kenapa call? Okey, hantar kat cikgu lagi 2 minit. Okey, bagus. Okey, good job Aiden. Nampak boleh faham. Okey, bagus Khairina. Nampak boleh faham. Okey, yang lain Syak hantar kat cikgu. Okey, bagus Umar Rafiqi. Okey, hantar kat cikgu dah siap hantar dekat cikgu. Cikgu tunggu. 2 minit lagi. Tepat pukul 1 minit lagi. Okey, 1 minit lagi. Ha, ha. Cikgu nak tanya. Farish. Farish dapat buat tak tu Farish? Dapat. Okey. Okey, bagus. Yang lain boleh hantar dekat cikgu. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Habis dah masa yang diberikan. Sekarang dah pukul 9.10. Cikgu banyak lagi ni nak ajar. Okey, bagus Aiman. Okey, jadi sekarang ni cikgu tunjuk. Cikgu tunjuk. Sekarang ni apa yang cikgu nak cuba ajar ni? Apa yang cikgu nak cuba sampaikan ni? Cikgu nak ajar kamu cara kira laju. Jadi cara kira laju tu macam mana? Pakai formula. Laju adalah sama dengan jarak bahagi masa. Bila cikgu cakap laju sama dengan jarak bahagi masa, poin pertama kamu kena ada nilai jarak dia. Jadi jarak dia yang pertama adalah 5 km. Tulis 5 km. Poin yang kedua kamu kena tahu berapa lama masa dia. Masa dia adalah 2 jam. Kamu buatlah 2 jam. Jadi 5 bahagi dengan 2, kamu dapat 2.5, unit dia kilometer per jam. Ini adalah laju yang cikgu ambil, laju yang cikgu ambil daripada rumah pergi ke hospital, 2.5 kilometer per jam. Okey, kemudian kita pergi kepada masjid. Laju, ingat formula dia jarak bahagi masa. Cikgu salin banyak kali ni bukan untuk cikgu, supaya kamu boleh ingat. Jadi jarak dia apa? Jarak dia 15 kilometer. Masa dia apa? Masa dia 3 jam. Jadi 15 bahagi 3. 15 bahagi 3 dapat berapa? Nak dengar suara sikit. 15 bahagi 3 dapat berapa? 5. Okey, bagus. Kita dapat 5.
kilometer per jam. Akhir sekali kita pergi kepada kiraan laju pergi kepada kampung. Laju adalah jarak bahagi masa. Okey, bila cikgu cakap tentang laju, jarak dia apa? Jarak dia 250 kilometer. Masa dia apa? Masa dia 12 jam. Jadi, laju dia, kamu kena kira 250 bahagi dengan 12, kamu akan tulis 20.83, ambil 2 titik perpuluhan kilometer per jam. Jadi inilah cara nak kira nilai laju. Yang pertama, jarak laju rumah ke sekolah. Yang kedua, rumah ke hospital. Yang ketiga, rumah ke masjid. Dan akhir sekali, rumah ke kampung. Jelas ke semua? Boleh faham ke cara yang cikgu tunjuk tu? Nak dengar suara sikit? Jelas ke? Yes. Okey, kamu tahu ke cara nak baca ni? Kamu tahu ke cara nak baca tu? Cikgu nak soal sikit. Kamu tahu ke cara nak baca 1.75 kilometer per jam ni? 1.75 kilometer per jam. Macam mana nak faham ni? Macam mana nak faham ni? Cara nak faham dia adalah kamu tengok. Tengok dia punya jarak. Jarak dia dekat atas ni silap. Tengok dia punya nombor 1.75 kilometer per jam. Maksudnya yang ini dia ambil apa? Dia ambil 1 jam dia bergerak. 1 jam dia bergerak, dia dah sampai mana? Dia dah sampai 1.7 kilometer. Itu maksud dia. Kalau cikgu cakap 2.5 kilometer per jam, maksudnya dia ambil masa sejauh 2.5 kilometer. Dia dah gerak 2.5 kilometer dalam masa 1 jam. Dalam masa 1 jam. Kok ada yang tak faham lagi? Cikgu ubah ayat cikgu. 5 kilometer per jam. Apa maksud 5 kilometer per jam ni? 5 kilometer per jam maksudnya 1 jam dia dah gerak. Dalam masa 1 jam dia dah sampai 5 kilometer. Sama je ayat ni, cuma cikgu ubah-ubah. Okey, 20.83 kilometer per jam. Jadi kamu kena ingat, dalam masa 1 jam dia dah jauh, dia dah berjalan sebanyak mana? Sebanyak mana? 20.83 kilometer. Itu cara baca dia. Itu adalah cara baca dia. Jadi untuk siapa-siapa yang confuse cara baca laju, cara nak fahamkan laju, semua orang tahu 50 kilometer per jam. Apa maksud 50 kilometer per jam ni? Maksudnya laju, kalau kiraan laju kamu 50 kilometer per jam, maksudnya pergerakan kamu dalam masa sejam, dalam 1 jam, dalam 1 jam kamu dah gerak, perjalanan jarak kamu, perjalanan jarak kamu sudah sampai 50 kilometer. Itu cara baca dia. Itu cara baca dia. Dalam 1 jam dia dah bergerak sampai. Itu adalah cara baca dia. Jelas ke semua? Nak dengar suara sikit? Jelas ke? Jelas. Yes. Okey, bagus. Okey, jadi kalau kita tengok dekat depan ni, kalau kita tengok dekat depan ni, kita ada laju. Laju semua dekat sini, kita pergi kepada unit laju. Kita pergi kepada unit laju. Tadi cikgu tunjuk cara kira laju. Sekarang cikgu nak tunjuk, selalu sangat pelajar confuse adalah tentang unit laju. Okey. Unit laju. Unit laju adalah bergantung. Dia bergantung kepada apa? Dia bergantung, dia depends. Dia bergantung kepada yang pertama, unit jarak. Unit jarak. Yang kedua, dia bergantung kepada unit masa.
Macam mana tu? Okey, tengok dekat depan. Yang pertama, cikgu ada rumah cikgu. Ni adalah rumah cikgu. Cikgu pergi kepada sekolah cikgu. Ini sekolah cikgu. Ini adalah sekolah cikgu. Okey, jadi daripada rumah cikgu, cikgu pergi ke sekolah cikgu. Cikgu pakai jarak dia lain. Cikgu pakai jarak dia. Dia punya jarak adalah 250 meter. 250 meter. Manakala masa dia dekat sini, cikgu pakai apa? Cikgu pakai 10 minit. Tadi kita pakai kilometer per jam. Semua soalan yang kita buat tadi, semua dalam kilometer per jam. Sekarang, fokus cikgu adalah pada unit laju. Okey, kita kira daripada rumah pergi kepada sekolah. Kita pergi kepada sekolah, laju dia. Laju adalah sama dengan jarak bahagi masa. Sekarang jarak dia adalah 250 meter. Dan masa dia adalah 10 minit. Jadi apa yang kita kena buat? 250 bahagi 10, kamu akan dapat 25. Sekarang unit laju dia meter per minit. Meter per minit. Tadi cikgu selaras. Cikgu selaras tadi semua kilometer per jam. Cikgu tak nak sentuh yang tu. Cikgu nak bagi kamu faham betul-betul cara kira laju. Kemudian sekarang ni, cikgu nak kamu faham cara unit laju. Unit laju adalah bergantung kepada unit jarak dan unit masa. Kalau jarak dia adalah meter, bermakna unit laju adalah dalam keadaan meter juga. Dan masa dia dalam keadaan minit, bermakna minit dia adalah, kita pakai juga unit laju dia per minit juga. Jadi nak baca macam mana? Dia bergerak selama 1 minit sejauh 25 meter. Itu cara dah baca dia. Okey. Jadi berdasarkan apa yang cikgu tunjuk, cikgu tambah lagi. Ini adalah masjid, cikgu pakai yang tadi, masjid. Lepas tu cikgu pakai apa yang cikgu tunjuk tadi? Okey, ni adalah kampung cikgu. Kampung cikgu. Cikgu buat ni lah. Ni tangga. Ni tangga. Okey, ni adalah kampung. Lepas tu cikgu buat apa Masjid, sekolah, kampung. Aduh dah, cikgu lupa lah. Masjid, sekolah, kampung, hospital. Okey, akhir sekali cikgu buat hospital. Okey, sekarang cikgu nak kamu kira pula. Yang pertama, daripada kamu nak kira rumah pergi kepada masjid. Jarak dia cikgu pakai 2560 meter. Dan masa dia cikgu pakai 2 jam. Okey, boleh kira. Okey, kemudian cikgu buat pula daripada rumah pergi kepada kampung. Okey, jarak untuk rumah pergi kepada kampung, cikgu pakai 30 kilometer. Dan masa dia cikgu pakai 10 minit. Akhir sekali cikgu buat apa? Cikgu buat rumah pergi kepada hospital. Bila cikgu buat rumah pergi kepada hospital, jarak nak pergi kepada hospital, cikgu pakai sentimeter. 30,670 sentimeter. Dan masa untuk pergi kepada hospital, cikgu pakai saat pula. 200 saat. Dekat sangat dah. 200 saat. Okey, jadi tak apalah kalau kamu tengok tak logik dah cikgu, tak apa. Fokus cikgu sekarang bukan tentang logik ke tak logik, adalah tentang unit laju. Okey, jadi cuba selesaikan dengan unit yang betul. Dengan unit yang betul. Dah siap, ambil gambar hantar dekat WhatsApp cikgu. Boleh ke semua? Boleh. Okey, bagus.
Okey, dahsyat hantar kat cikgu. Cikgu tunggu kat WhatsApp. Okey, cikgu tunggu Okey, cikgu bagi ni cikgu bagi 4 minit. Okey, buat bagus bagus. Nanti cikgu check. Nanti cikgu check. Cikgu, saya ternampak jarak hospital. Jarak hospital 30,670. Ni jarak hospital 30,670 sentimeter. Okey, dahsyat hantar kat cikgu. Okey, bagus. Good job. Aiden, dapat buat tak Aiden? Okey. Okey, bagus. Faris, good job. Cikgu, Ya. yang hospital tu masa dia 200 kan? Masa dia 200. Okey. Okey, 2 minit lagi Cikgu nak ajar penukaran unit lepas ni. Okey, 3 minit lagi. Hantar je tau. Betul ke salah tak apa, cikgu akan check. Kita akan selesaikan sama-sama. Okey, cikgu tunggu Hantar kat cikgu hantar kat WhatsApp. Okey, bagus. 1 minit lagi.
Okey, cikgu tengah chat Okey, jadi masa sudah habis. Jadi masing-masing boleh tengok macam mana cikgu selesaikan. Boleh tengok betul-betul. Pastikan jawapan kamu sama dengan jawapan cikgu. Pastikan jawapan kamu sama dengan jawapan cikgu. Okey, jadi dekat sini cikgu akan selesaikan. Cikgu akan selesaikan. Okey, kita buat sama-sama. Tengok betul-betul. Dan kalau ada masalah ataupun ada soalan, tanya je terus. Cikgu okey saja. Okey, jadi masing-masing kita pergi kepada jarak rumah ke masjid, iaitu laju dia. Okey, cikgu zoom out. Kita pergi kepada masjid. Laju adalah jarak bahagi masa. Jarak untuk masjid apa? 2,560 meter. Manakala masa dia 2 jam. Jadi sekarang jawapan dia 2,650 tu bahagi dengan 2. Kita akan dapat 1,280 meter per dengan jam. Pastikan kamu tulis meter per jam. Maksudnya dia bergerak macam mana? Selama 1 jam, dia dah bergerak sejauh 1,280 meter. Tu maksud dia. Tu cara nak baca laju. Okey, kemudian kena ada meter tu kena ada, jam tu kena ada juga. Laju tu penting unit dia. Okey, kemudian cikgu pergi kepada rumah, pergi kepada kampung. Tengok kepada warna hijau. Laju adalah jarak bagi masa. Jarak dia adalah 30 kilometer dan masa dia adalah 10 minit. Jadi cikgu bahagi 30 bagi 10, cikgu dapat 3. Sekarang unit dia kilometer per minit. Kan lain-lain. Okey, akhir sekali daripada rumah pergi ke hospital, kira dia punya laju. Okey, laju adalah jarak bahagi masa. Bila cikgu mention tentang jarak bahagi dengan masa, bila cikgu mention tentang jarak bahagi masa, jarak dia apa? Dapatkan unit dia. Jarak dia adalah 30,670 cm. Bahagi dengan masa dia. Masa dia apa? Masa dia 200 saat. Masa dia adalah 200 saat. Jadi sekarang ni masing-masing boleh kira 30,670 bahagi dengan 200, kita akan dapat 153.35 cm per saat. Ini adalah jawapan dia. Ini adalah jawapan dia. Jadi kamu kena faham, unit laju bukan hanya kilometer per jam. Tak. Cikgu, Siapa faham macam tu, konsep dia salah. cikgu. Ya? Nak tanya, kalau macam ada perpuluhan kan, dia kalau Ha? tulis dalam pecahan boleh terima ke? Kalau pecahan untuk laju jaranglah bagi pecahan, ambil perpuluhan. Ambil 2 titik. Ambil 2 titik, baik. Ambil 2 titik kalau dia macam banyak titik perpuluhan, contoh 3.9778. Ambil 2 titik. Ambil 2 titik, 1, 2. Jadi bundarkan yang ini. Jadi bila kita bundarkan ini, tambah 1 dekat sini, kita akan dapat 3.98. Itu cara dia. Okey, menjawab Okey, bagus. Okey, bagus. Cikgu suka ada soalan. Ada soalan tanya je tau. Okey, jadi dekat sini ingat unit untuk laju bergantung kepada unit jarak dengan unit masa. Jadi laju bukan semata-mata kilometer per jam. Laju boleh jadi meter per minit, boleh jadi meter per jam. Boleh jadi kilometer per minit, boleh jadi sentimeter per saat dan boleh pelbagai lagi. Berdasarkan unit jarak dengan masa. Okey, habis. Habis. Tetapi ada soalan. Ada soalan. Dia minta jawapan tu mesti dalam kilometer per jam.
Sekarang kita pergi kepada penukaran unit satu-satu dulu. Okey, jadi kena ingat formula cikgu bagi ni. Okey, jarak untuk jarak. Ini cikgu pergi kepada apa? Cikgu pergi kepada penukaran unit. Penukaran unit. Okey, masing-masing boleh tengok di hadapan. Unit yang pertama adalah unit jarak. Bila cikgu cakap unit jarak apa? Kita pergi daripada kecil. Milimeter. Lepas tu kita besar sikit. Meter. Lepas tu besar lagi. Kita pergi kepada kilometer. Okey. Milimeter, meter. Okey, cikgu tertinggal. Sentimeter. Okey, jadi dekat sini cikgu tambah sentimeter. Jadi dekat sini unit dia, formula dia. Daripada milimeter pergi kepada sentimeter, kamu kena bahagi 10. Daripada sentimeter pergi kepada meter, kamu kena bahagi 100. Daripada meter pergi kepada kilometer, kamu kena bahagi 1000. Manakala kalau daripada kilometer pergi kepada meter terbalik, kamu kena darab 1000. Kalau meter pergi kepada sentimeter, kita kena darab 100. Daripada sentimeter pergi kepada milimeter, kita kena darab 10. Itu adalah formula untuk jarak. Nanti cikgu buat. Nanti cikgu akan buat pengiraan. Kemudian, cikgu tunjuk ni kamu kena salin. Masa. Masa apa yang terlibat? Yang pertama adalah saat. Yang kedua adalah minit. Yang ketiga adalah jam. Jadi tengok betul-betul. Kalau saat nak pergi kepada minit, kamu kena bahagi 60. Kalau minit nak pergi kepada jam, kamu kena bahagi 60. Kalau daripada jam pergi kepada minit, kamu kena darab 60. Dan macam tu juga kalau daripada minit pergi kepada saat. Jadi formula ni dekat depan ni kamu akan pakai sampai bila-bila. Kamu akan pakai sampai bila-bila. Jadi cikgu akan tunjukkan cara nak berguna formula ni. Cara nak guna formula ni. Okey. Jadi cikgu akan tunjukkan cara nak guna formula ni, boleh tengok betul-betul. Okey. Jadi kita pergi kepada jarak dulu. Kita pergi kepada jarak dulu. Ni formula ni kamu kena ingatlah sampai bila-bila. Ni cikgu sekolah rendah cikgu ajar. Lama dia. Dia ajar cikgu masa sekolah rendah, cikgu ingat sampai sekarang. Jadi sekarang cikgu akan tunjukkan cara nak tukar unit. Contoh 3.75 kilometer. Kita nak tukarkan kepada meter. Sekarang ni tengok kepada contoh pertama. 3.75 kilometer. Unit kita sekarang dekat kilometer. Kita nak pergi ke mana? Kita nak tukarkan kepada apa? Kita nak tukarkan kepada meter. Meter di belakang. Jadi bila dia belakang, kamu lalu bawah. Bila lalu bawah, maksudnya kamu darab 1000. Jadi dekat sini 3.75 kilometer nak tukarkan kepada meter, kamu kena darab 1000. Jadi tekan kalkulator, kamu akan dapat 3750. Jangan tulis kilometer lagi. Kamu tulislah meter. Itu cara dia. Walaupun nilai dia berbeza. Ini 3.75. Ini 3750. Nilai berbeza dekat sini bukan bermaksud jarak yang berbeza. Jarak dia sama. Cuma unit dia berbeza. Ni jarak dia sama. Jarak 3.75 km dengan 3750 meter, jarak dia sama. Cuma unit dia berbeza. Bila unit dia berbeza, nombor dia akan berbeza. Okey, cikgu tunjuk pula contoh yang seterusnya. Contoh yang seterusnya, cikgu tunjuk 756.8 sentimeter. Kita nak tukarkan kepada meter. Sekarang ni cikgu padam atas ni. Silap. Okey, cikgu padam ni. Okey, sekarang ini unit dia dekat mana?
unit dia adalah sentimeter. Bulatkan sentimeter. Lepas tu dia pergi kepada mana? Dia pergi kepada meter. Bulatkan meter tu. Sentimeter pergi kepada meter, dia lalu belah atas. Bila belah atas, formula dia adalah bahagi 100. Jadi 756.8 kamu kena bahagi dengan 100. Ada orang confuse bila nak darab, bila nak bahagi. Jadi tengok ni formula yang cikgu bagi. Jadi bahagi 100, 1, 2, kamu akan dapat 7.568 meter. Jadi dekat sini kita boleh faham 756.8 cm adalah bersamaan dengan 7.568 meter. Jelas ke macam mana cikgu tunjuk ni? Boleh faham ke semua? Boleh. Okey. Bagus. Okey, kita try buat 3 soalan Okey, soalan pertama, cikgu nak kamu tukarkan 750 mm 750 mm menjadi sentimeter. Yang kedua, cikgu nak kamu tukarkan daripada 65 meter cikgu nak kamu tukarkan kepada sentimeter. Yang ketiga, cikgu nak kamu tukarkan 10.075 milimeter cikgu nak kamu tukarkan kepada meter. Okey, jadi sekarang cuba selesaikan 3 soalan ni. Tengok contoh, tengok formula yang cikgu bagi dan siap hantar dekat cikgu. Boleh tak boleh? Nak dengar suara sikit. Boleh ke? Boleh. Okey, bagus. Kami para cewek, biarpun udah setia, kalau ada cowok ganteng ngechat, tetap kami balas. Setia anjir, itu murah. Setia ganteng langsung balas, murah. Cikgu tunggu Nanti dahsyat hantar kat WhatsApp. Wow laju. Tak faham tanya cikgu Jangan diam. Mantap headshot, luar biasa. Pasan yang luar biasa, plot twist. Arti royal yang sesungguhnya adalah ketika dompet pria diserahkan kepadanya. Kenapa? Cek HP isi. Cikgu, Ya. nombor 3 tu kan nak kepada mm ke meter. Jadi Kena macam mana tu? langkah tu jangan. Tahu? Kalau nak langkah kepada meter, dia kena lalu sentimeter dulu. Maksudnya kena tukar dulu kepada sentimeter. Lepas tukar sentimeter, baru dia pergi kepada meter. Menjawab. Okey, boleh faham ke penjelasan cikgu tu? Boleh. Okey, bagus. Cikgu tunggu tau. Cikgu berapa tunggu. minit lagi cikgu? Berapa minit lagi? Cikgu bagi lagi 3 minit boleh ke? Boleh. 3 minit lagi Okay. Sebab cikgu nak ajar pula kalau tukar unit masa lepas ni.
Okey, bagus. Ramai yang dapat jawab. Okey, 1 minit lagi. Cikgu tunggu. Okey, jadi masa menjawab sudah habis. Bagus. Ramai yang betul. Jadi cikgu akan selesaikan soalan di hadapan. Jadi kita akan buat sama-sama soalan yang pertama. 750 milimeter. Okey, dia kat mana sekarang? Dia dekat milimeter. Okey, bulatkan milimeter. Kemudian dia pergi ke mana? Dia pergi kepada sentimeter. Sentimeter dekat depan. Jadi milimeter nak pergi kepada sentimeter kat depan. Jadi anak panah dia belah atas. Jadi formula dia bahagi 10. 750 bahagi dengan 10. Kita dapat 75 sentimeter. Itu cara dia. Tu cara nak tukarkan unit. Kemudian nombor 2. Cikgu harap betul lah. Ramai yang betul cikgu cek tadi. Okey, nombor 2. Meter. Meter tu dekat sini. Dia nak pergi mana? Dia nak pergi sentimeter. Jadi sentimeter tu belakang meter. Jadi pakai anak panah ke bawah. Maksudnya dia ke belakang. Jadi kita ada darab 165 meter. Darab dengan 100. Kita dapat 6,500 sentimeter. Itu jawapan nombor 2. Jawapan nombor 3. Jawapan nombor 3. 10,075 milimeter. Milimeter dekat mana? Dekat sini. Nak tukar kepada meter. Kamu jangan langkah. Orang kata jangan langkah. Nanti terjatuh. Langkah panjang sangat nanti terjatuh. Jadi kita kalau nak pergi kepada milimeter, kamu kena langkah dulu sentimeter. Jadi milimeter nak pergi kepada meter, langkah dulu sentimeter, kamu kena bahagi 10. Bahagi 10 dulu, kita relax dulu. 10,075 bahagi dengan 10. Dapat berapa Cikgu pun terlupa lah. Okay, sorry. 10,075 bahagi 10, kita dapat 1,007.5 sentimeter. Sekarang kita dah berada pada sentimeter, barulah kita boleh pergi kepada meter. Lalu belah atas, bahagi lagi 100. 1,007.5 sentimeter bahagi pula dengan 100. 1, 2. Jadi kita dapat 10,075 meter. Maksudnya 10,075 milimeter adalah bersamaan dengan 10,075 meter. Itu cara baca dia. Itu adalah cara nak tukarkan unit yang jadi masalah dekat Form 3, Form 4, Form 5.
Sampai ke form 5 tak tahu cara nak tukar unit. Jadi fokus kepada yang kita belajar malam ni. Ingat formula yang cikgu ajar ni biar form 5 senang. Jelas ke semua? Ya, tak dalam ni. Bawa balik. Jelas. Boleh faham ke? Faham. Simpan. Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi sekarang kita akan pergi kepada masa. Kita akan pergi kepada masa. Masa konsep dia sama sahaja macam tadi. Konsep dia sama sahaja macam tadi. Yang apa yang samanya? Contoh. Cikgu tunjuk satu contoh. Kalau cikgu cakap 3.75 jam. Kita tak boleh nak baca 3.75 jam ni. Kita tak reti nak baca. Sebab apa? Sebab kita kalau nombor bulat kita boleh baca 3 jam, 2 jam, 7 jam. Jadi cikgu nak tukarkan kepada minit. Okey. Jadi sekarang kita punya unit jam nak tukar kepada minit. Jadi dia lalu belah bawah. Maksudnya darab 60. Jadi 3.75 jam kamu kena darab dengan 60. Tengok ni cikgu tekan kalkulator. 3.75 jam darab dengan 60 kita dapat 225 minit. Barulah kita boleh gambarkan. 225 minit. Ingat formula tu. Yang kedua, cikgu nak tukarkan. 675 saat. 675 saat. Cikgu nak tukarkan kepada minit. Cikgu nak tukarkan kepada minit. Tengok sekarang ni. Unit dia adalah pada saat. Okey, kita bulatkan saat. Nak pergi kepada mana? Nak pergi kepada minit. Okey, bulatkan minit. Jadi saat nak pergi kepada minit, dia lalu dekat atas. Jadi formula dia bahagi 60. 675 bahagi dengan 60. Tekanlah kalkulator. 675 bahagi dengan 60. Kamu akan dapat 11.25 minit. Ni jawapan dia cara nak tukarkan. Ini adalah cara nak tukarkan minit dengan saat. Tak kisahlah minit ke, saat ke, jam ke. Tapi tu adalah cara dia. Formula dia, tengok kat mana pergerakan dia. Tengok anak panah dia, baru kita tengok. Bahagi ke, darab. Okey, habis. Sekarang ni cikgu nak kamu cuba buat dua soalan. Soalan pertama, tukarkan 2.5 jam. Cikgu nak kamu tukarkan kepada saat. Soalan yang kedua, cikgu nak kamu tukarkan 70,560 saat. Cikgu nak kamu tukarkan kepada jam. Cuba selesaikan. Cikgu nak tengok kamu faham tak penjelasan cikgu dekat soalan nombor 3 yang tadi. Boleh ke cuba buat tu? Nak dengar suara sikit, boleh ke? Boleh. Boleh. Okay. Okay, buat nanti cikgu cek. Kita akan buat sama-sama. Jangan risau. Kok lah kamu rasa sedih lah cikgu tak cek. Bukan cikgu tak cek. Cikgu tak tahu jawapan lagi. Jadi bila cikgu dah buat tadi, barulah cikgu dapat jawapan. Barulah cikgu boleh cek. Dua ijah ada tak tu? Okey ke dua ijah? Ya, betul, pandai.
Oh, bagus. Ada yang dah dapat. Bagus. Okey, cikgu tunggu Mahirkan yang ni. Bukan saja-saja ni cikgu ajar. Okey, bagus. Okey, 1 minit lagi. Okey, bagus. Nampak boleh faham ni. Cuba buat, cuba buat. Okey, bagus. Yang penting kita cuba bagus, bagus, bagus. Okey, jadi masa mencuba sudah tamat. Okey, boleh tengok dan comparekan jawapan kamu dengan jawapan cikgu. Cikgu akan selesaikan dulu nombor 1. Okey, 2.5 jam nak pergi kepada saat. Bila cikgu nak pergi kepada saat, cikgu tak boleh terus langkah daripada jam terus ke saat. Sebab apa? Dia ada R&R. Daripada jam nak ke saat, kita kena singgah minit. Jadi, nak kena singgah minit, darab 60 dulu. Jadi, 2.5 jam darab dengan 60. Kamu akan dapat 2.5 jam bersama dengan 150 minit. Kita nak saat, ni baru minit. Jadi sekarang kita dah sampai minit. Kita nak pergi kepada saat, kita lalu dekat belah bawah. 150 minit darab dengan 60. Jadi, bila 150 darab 60, kamu akan dapat 9,000 saat. Tu cara dia.
Kot-kot ada orang tanya kamu, 9,000 saat bersamaan dengan berapa jam? Jadi kamu guna formula yang cikgu bagi ni. Jadi cuba untuk selesaikan dan terus buat. Okey. Jadi sekarang kita buat soalan nombor 2. Ni jawapan untuk nombor 1. Kita selesaikan soalan nombor 2. Untuk nombor 2 sama juga, cuma dia terbalik. Mana apa maksud cikgu terbalik? 70,560 saat kita nak pergi kepada jam. Tadi jam pergi kepada saat. Sekarang kita pergi saat pula pergi kepada jam. Jadi saat nak pergi kepada jam, kita kena singgah minit dulu. Kita kena bahagi 60. Jadi tengok ni, 70,560 bahagi dengan 60, kamu akan dapat 1,176 minit. Tak jam lagi. Barulah lepas minit nak pergi kepada jam, kita buat 1,176 minit bahagi pula dengan 60 untuk kita tukarkan kepada jam. 1,176 bahagi 60, kamu akan dapat 19.6 jam. Ini adalah jawapan dia. Jelas ke semua yang cikgu tunjuk dekat depan ni? Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Jadi bila ada soalan, contoh, okey, ini adalah rumah kita. Ini adalah rumah. Dan ini adalah sekolah. Ini adalah sekolah. Jadi ini rumah kita, ini adalah sekolah kita. Cikgu buat jarak rumah pergi kepada sekolah. Jarak rumah pergi kepada sekolah, cikgu buat 500 meter. Masa yang cikgu ambil daripada rumah untuk sampai ke sekolah, kebetulan hari tu cikgu letak 120 minit. Sekarang soalan tu cakap apa? Kira laju, cari kira laju dan bagi jawapan dalam kilometer per jam. Okey, sekarang berdasarkan soalan di hadapan, cikgu nak kamu selesaikan soalan ini. Okey, cuba buat dan hantar pada cikgu. Cikgu bagi yang cikgu jelaskan lagi sekali. Okey, sekarang cikgu daripada rumah pergi kepada sekolah. Jarak dia, jarak daripada rumah pergi kepada sekolah adalah 500 meter. Kemudian masa cikgu 120 minit. Masa yang cikgu ambil daripada rumah untuk sampai kepada sekolah adalah 120 minit. Lamanya. Okey, mungkin cikgu injet kot hari tu. Cikgu jalan tempang. Okey, jadi dekat sini kira laju dan bagi jawapan dalam keadaan kilometer per jam. Okey, cikgu nak semua orang cuba buat. Boleh ke? Okey, cuba buat cuba buat. Okey, cikgu tunggu dekat WhatsApp. Dah siap, hantar dekat WhatsApp. Okey, lepas ni kita nak belajar penukaran unit yang terakhir lah. Penting lah benda ni, penting.
Ayun, Ya, ada soalan? kalau nakkan jarakkan nak kilometer. Ha. Kalau kita 500 tu kita bagi 1000 dapat 0.5. Ha, okey. 0.5 tu kira kilometer lah. 500 tu kamu kena tukar lu jarak tu jadi kilometer, kena tukar lu masa minit tu jadi jam. Lepas dah tukarkan dua-dua tu baru masuk dalam formula. Okey. Tu cara dia. Hantar elok Ayun. Okey, cikgu tunggu kat WhatsApp Okey, bagus. Okey, nanti cikgu tunjuk Okey, 1 minit lagi. Cikgu tunggu 1 minit lagi. Khairina dapat buat tak? Ke nak masa lagi? Apa? Dapat selesaikan tak tu? Nazhan dapat selesaikan tak tu Nazhan? Dapat. Okey. Jadi cikgu bagi 1 minit ekstra. Cikgu bagi 1 minit ekstra. Baru 7 orang hantar. Cikgu tunggu. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Habis dah. Dah habis dah. Okey, jadi cikgu dapat ada beberapa cara nak selesaikan kat sini. Maksudnya ada beberapa jawapan yang cikgu dapat daripada kamu semua. Okey, jawapan yang pertama, siapa yang buat macam ni? Okey, jawapan yang pertama cikgu dapat laju sama dengan jarak bahagi masa. Okey, jarak dia kamu terus ambil 500 meter. Bahagi dengan masa 120 minit. Okey, kalau 500
bahagi dengan 120. Kamu akan dapat 4.17. Tapi, ini dah betul. Tapi, kamu punya unit adalah meter per minit. Soalan nak kilometer per jam. Soalan nak kilometer per jam. Jadi, dikira sebagai salah. Jadi bila cikgu cakap nak kilometer per jam ataupun soalan cakap nak kilometer per jam, okey, kamu buat satu-satu. Jarak dia 500 meter, nak kena tukarkan kepada kilometer. Jadi 500 meter nak tukar kepada kilometer bahagi 1000. Tengok balik formula tadi Okey, jadi dekat sini kita akan dapat 0.5 kilometer. Ini untuk jarak. Manakala untuk masa dia 120 minit tukarkan kepada jam. Jadi 120 minit nak tukar kepada jam bahagi 60, kita akan dapat 2 jam. Yang bahagi 1000 dengan bahagi 60, kalau kamu pening rujuk balik formula ni. Rujuk balik formula ni. Okey, kemudian bila cikgu dah tukarkan kepada kilometer per jam, jadi barulah cikgu masukkan formula dia. Laju adalah jarak bahagi dengan masa. Jadi jarak dia dekat sini adalah 0.5 kilometer dan masa dekat sini adalah 2 jam. Walaupun kita nampak perpuluhan dekat situ, buat je. Sebab ada 0.5 bahagi dengan 2, kita akan dapat jawapan dia 0.25 kilometer per jam. Ini adalah jawapan untuk soalan di hadapan. Barulah betul. Kenapa betul? Sebab unit cikgu dah dalam keadaan kilometer per jam. Jelas ke semua? Nak dengar suara sikit? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Okey, last. Last cikgu nak ajar kamu. Last. Iaitu penukaran unit laju. Macam mana tu? Tadi cikgu ajar kamu cara nak tukar unit jarak. Lepas tu kita belajar cara tukar unit masa. Kita belajar tukar unit masa, kita belajar tukar unit jarak. Lepas tu daripada soalan ni, cikgu akan pergi kepada lesson yang terakhir. Soalan ni cikgu aplikasikan. Jarak cikgu tukarkan dulu, masa cikgu tukarkan dulu. Last lesson kita, last pengisian kelas kita adalah penukaran unit laju. Jadi kamu kena tengok betul-betul. Penukaran unit laju. Dia ada beberapa step. Macam mana unit laju ni? Unit laju kilometer per jam nak tukarkan kepada meter per minit. Maksudnya kita tukarkan sekali. Kita tukarkan sekali. Kalau tak sempat nak faham, sila salin. Sebab apa? Sebab ni masuk kamu punya final. Okey. Jadi, cikgu akan ajar kamu. Tak kisahlah dia nak tukarkan kepada jarak sentimeter ke, dia nak tukarkan masa kepada saat ke. Fahamkan konsep ni. Fahamkan konsep ni. Okey, kita ambil satu nombor tadi. Masing-masing tengok. 0.25. Cikgu nak tukarkan meter per minit. Dapat tak 4.17? Jadi sila tekan kalkulator. Okey, jadi ni ini adalah objektif cikgu. Tengah tengok ke? Nak dengar suara sikit? Ya. Okey, bagus. Okey, 0.25 kilometer per jam. Nak tukarkan kepada meter kepada minit. Okey, yang pertama sekali kamu tengok kepada jarak. Kita selesaikan dia punya jarak. Kita selesaikan dia punya jarak. Jarak dia dekat sini adalah kilometer tukar kepada meter. Okey, nak selesaikan jarak. Okey,
Jadi dekat sini kita pakai konsep darab dalam bentuk bahagi. Jadi masing-masing step pertama kita tentukan. Step pertama, ni adalah step pertama kita tentukan apa kepada apa. Kilometer kepada meter. Step yang kedua, apa yang kamu kena buat? Kamu kena bagi tahu, 1 kilometer bersamaan dengan berapa meter? Siapa boleh bagi tahu? 1000. 1000. Jadi kamu kena ingat tu. 1000 meter. Ini adalah step pertama. Maksudnya cikgu detect jarak tu nak tukarkan kilometer kepada meter. Tu pertama. Yang kedua, ni step. Yang kedua, kita buat kaitan dia. Relation between kilometer and meter. Jadi, step ketiga baru masuk kepada pengiraan. Kalau kita nak tukarkan kepada kilometer. Kilometer sekarang ni dekat atas. Maksudnya kamu kena buat darab. Kamu kena buat darab dan letak bahagi juga. Kan cikgu tunjuk pendaraban bahagi. Kita nak tukarkan kilometer dekat atas kilometer tu. Jadi kilometer tu kita kena darab silang. Kita nak tukarkan, kita kena letak belah bawah. Sebab apa nak letak belah bawah? Sebab bagi boleh potong. Dia macam apa? Contoh X, Y. X, Y per X. Okey, X ni boleh potong. Sama juga dengan kilometer. Kilometer dekat atas, potong dengan dekat belah bawah. Tu cara dia. Jelas ke konsep tu? Boleh faham? Boleh faham setakat ni? Boleh follow lagi? Boleh. Okey. Tu pertama. Kalau kamu nak tukar unit tu, kamu nak buang yang belah atas, letak unit sama belah bawah. Lepas tu letak atas dia apa? Letak unit apa kamu nak tukarkan. Kilometer ni kita nak tukarkan kepada meter. Itu yang seterusnya. Kemudian tuliskan kaitan dia. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Tu cara dia. Jadi dekat sini kita selesaikan. Apa yang boleh diselesaikan? Kilometer tu boleh potong. Jadi dekat sini kita dapat apa? Ni darab kurungan ni maksudnya darab kurungan adalah darab. Jadi 0.25 darab dengan 1000. 1 2 3 kita dapat 250 meter. Sekarang meter ni dia dah gantikan dengan kilometer. Meter per jam. 250 meter per jam. Itu baru kita selesaikan bahagian jarak. Jadi kalau siapa-siapa yang confused, sila tengok betul-betul lah. Okey, kemudian cikgu bawa ke bawah sikit lah. Naklah. Okey, cikgu buat tepi lah. Okey, selepas cikgu selesaikan bahagian jarak, cikgu tukarkan dia punya masa. Tengok betul-betul. Cikgu tak tahu sempat tak untuk buat latihan ni. Okey, masa dia kita nak tukar apa? Kita nak tukar daripada jam pergi kepada minit. Tulis dulu. Jam pergi kepada minit. Tengok betul-betul Jam pergi kepada minit. Itu yang pertama. Step kedua, tulis kaitan. 1 jam bersamaan dengan berapa minit? 60. Okey, 60 minit. Pandai. Jadi, sekarang ni kita salin balik. Sekarang kita punya ni 250 meter per jam. Kita nak buang apa ni? Kita nak buang jam. Kita nak tukarkan jam jadi minit. Jadi, jam tu kena letak belah atas. Kenapa nak letak belah atas? Kalau tadi kilometer dekat atas, kita potong, kita letak belah bawah. Sekarang jam ni dekat bawah, jadi kita letak belah atas supaya kita boleh potong juga. Tu kenapa kita letak jam belah atas dan okey. Jadi sekarang ni jam ni nak tukar kepada apa? Kita nak tukarkan kepada minit. Kita bubuh kaitan dia. 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Salin salin. Cikgu tak tahu sempat ke tak untuk kita buat latihan ni. Okey, sampai sini semua jelas ke? Semua jelas ke?
Yes. Okey, bagus. Okey, jadi bila jam tu kita boleh terus potong. Sekarang ni 250 meter darab dengan 1. Okey, kita buat. 200. Tadi 0.5 darab dengan 1000 bahagi 1 kita dapat 250. Sekarang 250 darab dengan 1 dia dapat 250. Tapi sekarang ni 60 dia ada 60 dekat belah bawah. Unit dia meter per minit. Okey, cikgu nak kamu semua tekan kalkulator. 250 bahagi 60 dapat berapa? Tolong cikgu tekan kalkulator. 4.16. Okey, 4.16 bundakan dapat berapa? 4.17. 4.17. Unit dia dalam keadaan meter per minit. Jadi kalau kita tengok soalan yang tadi, kalau kita tengok soalan yang tadi, 4.17 bila meter per minit ditukarkan dia akan jadi 0.25 kilometer per jam. Jadi cara ni kalau kamu nak buat bahagi terus boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia tak ada masalah kalau kamu tahu cara nak tukarkan yang macam cikgu ajar dekat depan ni. Kita tukarkan 0.25 km per jam menjadi meter per minit. Ini adalah penukaran unit laju. Tadi cikgu ajar nak tukar unit jarak. Lepas tu cikgu ajar nak tukar unit masa. Sekarang dekat sini cikgu ajar tukar unit laju. Okey, jadi kita ada masa, kita buat satu soalan. Kita buat satu soalan, cikgu bagi 5 minit. Sekarang ni cikgu nak kamu tukarkan, 3.25 kilometer per jam. Cikgu nak kamu tukarkan kepada unit laju dalam keadaan meter per minit. Rujuk contoh yang cikgu ajar dah tadi dekat atas tu. Rujuk contoh yang cikgu dah ajar tadi dekat atas tu. Boleh ke? Boleh ke cuba buat? Nak dengar sikit boleh ke? Boleh. Tembak. Okey, cuba buat cuba buat. Tak dapat jangan risau sebab cikgu akan tunjuk juga jalan kira dia. Yang ni kamu pakai sampai form 5. Okey, cikgu tunggu dekat WhatsApp. Okey, cikgu tunggu. Cuba buat.
Oh, bagus. Ada yang dah dapat buat. Wow. Okey, okey. 2 minit lagi. Wow, ada yang dapat buat. Bagus. Okey, 1 minit lagi. Tengok betul-betul atas tu. Okey, 1 minit lagi. 90 ke tak 60? Ha? Bahagi. Ni bahagi. Ni, yang atas darab dengan yang atas. Ni, atas ni darab dengan yang ni. Yang bawah darab dengan yang bawah. 1 darab dengan 60. Sebab tu dapat 60 dekat sini. Okey, bagus bagus. Cikgu minta maaf sebab tak boleh nak tunggu lama. Sebab kita ada lagi baki 4 minit. Jadi cikgu akan tunjukkan Okey, yang pertama sekali kita fokus kepada dia punya jarak. Jarak ni apa? Jarak ni yang belah atas, kilometer kepada meter. Jadi jarak yang kita nak tukarkan sekarang ni kilometer pergi kepada meter. Kita detect dulu apa yang kita nak tukarkan. Jangan tukar dua-dua. Tukar satu-satu. Jadi dah tukarkan, kita fahamkan. 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. Pakai yang ni. Okey, 3.25. Tulis kilometer per jam. Darab. Kalau kamu tak faham kan, 3.25 ni. Darab dengan buat bahagi. Buat pecahan. Sekarang ni kita nak tukarkan jam. Silap. Kilometer. Kilometer. Jadi, belah sini kilometer kena dekat belah bawah. Supaya apa? Supaya dia boleh dipotongkan. Jadi, bila kita dah buat kilometer belah bawah, meter pula dekat atas. Kita tulis kaitan dia. 1 kilometer adalah bersamaan dengan 1000 meter. Kita potong kilometer ni. Jadi masing-masing boleh tengok di bawah. Silap di depan. 3.25 akan darabkan dengan yang atas. 3.25 darab 1000. 1, 2, 3. Kita akan dapat 3250 meter. Yang belah bawah tu macam mana? 1 ni darab dengan jam. Per dengan 1 jam. Jadi 3250 bahagi 1, kita akan dapat juga 3250 meter. Sebab tu cikgu tak tulis 1 ni tadi. Meter per jam. Itu step pertama. Step pertama adalah cikgu tukarkan dia punya jarak. Kemudian step yang seterusnya cikgu tukarkan kepada masa. Masa dia apa? Jam pergi kepada minit. Jadi dekat sini jam tu nak tukarkan kepada minit. Tengok ni. Okey, tulis kaitan. 1 jam adalah sama dengan 60 minit. Jadi masing-masing boleh tengok. Jangan ambil 3.25 sebab sekarang kita dah sampai sini. 3250 meter pergi kepada jam per jam. Darab dengan sekarang ni kamu decide. Kamu nak buang apa? Kamu nak buang jam. Jam ni dekat bawah. Jadi pastikan kamu letak yang ni belah atas. Dan kamu jam ni nak tukar kepada apa? Nak tukar kepada minit. Letak kaitan dengan minit. Jadi 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Jadi bila didarabkan, kamu boleh terus potong dia punya jam. Okey, cikgu buat terus. Okey, jadi dekat sini kita dapat apa? Yang atas darab atas. 3250 darab 1 kita dapat 3250. Jam kita dah potong, kita dapat meter.
Manakala belah bawah dia, iaitu 1 ni, kita ada 1. 1 darab dengan 60 minit. Kita ada 60 minit. Jadi, tak selesai lagi. Sebab apa? Sebab dia boleh lagi. 3250. Kita buat lah. 3250 bahagi dengan 60. Jadi dekat sini kita dapat 54.17 meter per minit. Jadi inilah jawapan dia. Jadi yang ni cikgu faham kok ada yang cikgu saya kurang faham dan kurang jelas. Yang ni kamu perlu kepada latihan. Agak tapi kalau kamu boleh ulang-ulang balik rakaman kelas kita nanti, konsep dia sama sahaja macam yang cikgu ulang. Kamu boleh ulang banyak kali yang bahagian ni. Nanti kamu boleh buat latihan lain. Buat latihan supaya kita mahir. Tak ada orang buat 1-2 latihan terus mahir. Kalau ada tu dia memang gifted. Okey. Jadi itulah apa yang kita belajar. Kita belajar laju tu apa, jarak tu apa, masa tu apa. Lepas tu kita pergi kepada unit jarak, unit masa. Akhir sekali kita tutup kelas kita dengan unit laju. Jadi kita dah nak habis dah kelas kita. Boleh ke cikgu tengok masing-masing buka kamera sikit? Kita nak tengok sikit. Khairina, jelas ke Khairina? Boleh faham? Boleh. Okey. Adlan, Aidan, Saidatul Munawwarah. Jadi Nazhan. Tengok balik rakaman kelas. Sebab apa? Nanti minggu depan siapa yang tintong yang ni cikgu nak pergi jauh lagi ni minggu depan ni. Jadi fahamkan untuk kelas kita minggu ni. Okey. Okey ke Wan Rifki? Ke dah pening? Okey lah, boleh lah. Okey semua, jadi masa pun dah pukul 10.31. Cikgu minta maaf salah silap cikgu kalau ada terkurang apa-apa. Kalau nak tanya apa-apa WhatsApp je cikgu WhatsApp je cikgu. WhatsApp Okey, jadi sampai situ sahaja untuk malam ni. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berehat. Bye. Bye. Okey, sama-sama. Terima kasih, Cikgu. Okey, sama-sama.